Pada waktu subuh awal Agustus 2022, di atas aliran Sungai Selangor, di bahagian yang merentasi kampung Sungai Buaya, daerah Kuala Selangor, Selangor, udara masih terasa pekat dengan uap embun. Permukaan sungai pada waktu ini tenang seperti cermin gergasi, memantulkan langit yang masih kelam. Di sepanjang kedua-dua tebing, deretan pokok bakau dan rimbunan pokok gelam berdiri kaku dalam keheningan yang hampir mutlak. Ini adalah pagi yang biasa seperti ribuan pagi yang lain di sebuah perkampungan pesisir sungai yang damai, di mana rentak kehidupan manusia seakan-akan telah sebati dengan irama pasang surut air. Pak Mail dan anaknya, Azman, sebuah keluarga nelayan yang telah menghabiskan seumur hidup mereka di sungai ini, menghidupkan enjin sampan kayu kecil mereka, memulakan hari untuk mencari rezeki. Bunyi enjin sampan yang berdetum-detum memecah kesunyian, membelah permukaan air dengan alur yang lurus panjang, sekaligus mengejutkan burung-burung but-but yang pertama. Tugas mereka adalah untuk memeriksa pukat dan bubu yang telah dipasang sejak petang semalam, dengan harapan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan dan udang yang lumayan. Sampan itu perlahan-lahan menuju ke sebuah selekoh sunyi di mana terdapat rimbunan pokok berembang yang tumbuh subur. Akar-akarnya menjulur mencengkam dalam kedalam lapisan lumpur di tebing. Ini adalah lokasi biasa untuk memasang pukat. Anak Pak Mail, Azman, seorang pemuda berusia awal 30-an, sedang berdiri di haluan sampan, mengecilkan matanya memandang ke hadapan. "Ayah!" Azman tiba-tiba bersuara, nadanya sedikit tidak pasti. "Apa benda tuh?" Pak Mail, yang tangannya masih memegang kemudi, memperlambangkan enjin, membiarkan sampan hanyut perlahan. Dia mengecilkan matanya, mengikut arah yang ditunjuk oleh anaknya. "Apa? Keladi bunting lah tuh." "Semalam hujan lebat di hulu, hanyut turun satu rumpun besar, hati-hati terbelit kat kipas." "Bukan," tegas Azman. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia menuding ke arah satu objek ganjil yang terapung-apung terperangkap di antara rumpunan keladi bunting dan sampah sarap. Sesuatu yang putih dan besar, kelihatan seperti bungkusan plastik yang dibuang orang, atau mungkin bangkai babi. Di kawasan sungai ini, perbuatan membuang sampah, malah bangkai hewan ke dalam sungai, bukanlah sesuatu yang asing. Mungkin hanya bangkai babi atau anjing mati yang kembung, fikirnya. Pak Mal mendecit, berniat untuk membelokkan sampan bagi mengelak bau busuk. Tetapi Azman, didorong oleh rasa ingin tahu, telah menggunakan sebatang galah untuk menolak sampan, lalu menghulurkan badannya untuk mencuit sedikit objek itu. "Berat betul lah ayah," jerit Azman. Azman coba menggunakan hujung galah untuk menolak rumpunan keladi bunting yang tebal itu ke tepi. Dan apabila objek itu, akibat tolakan tersebut, terbalik sedikit, kedua-dua beranak itu, lelaki-lelaki yang sudah biasa dengan asam garam kehidupan di sungai, terpaksa menjerit sekuat hati. Mereka tidak lagi melihat sebuah bungkusan, mereka melihat sebelah tangan manusia yang pucat lesi, kembung, dan isinya sudah mula mereput. Dan yang lebih mengerikan, pergelangan tangan itu diikat ketat dengan seutas tali nilon berwarna biru. Perasaan panik yang teramat sangat menyelubungi mereka. Azman terus terlepas galah di tangannya. Wajah Pak Mail pucat tidak berdarah. Dia segera memulas kemudi. "Balik, balik cepat! Ya Allah, jumpa mayat orang, mayat kena ikat!" Sampan itu mengaum, berpusing, lalu memecut laju ke tebing. Pak Mail mencampakkan sauh, berlari sambil menjerit-jerit, memaklumkan kepada ketua kampung dan polis Balai Kampung Sungai Buaya. Seluruh perkampungan nelayan kecil di tepi sungai yang tadinya damai, dalam sekelip mata gempar dengan berita buruk itu.
Berita mengenai penemuan mayat terapung dalam keadaan terikat segera dilaporkan secara cemas kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Selangor dan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Selangor. Sifat kes ini adalah sangat serius. Ini bukan kes lemas biasa. Ini jelas sekali satu kes pembunuhan. Si pelaku bukan sahaja membunuh, malah cuba melupuskan mayat mangsa dengan menenggelamkannya ke dasar sungai. Tidak sampai sejam kemudian, lokasi di sungai itu telah ditutup sepenuhnya. Ratusan penduduk kampung yang ingin tahu telah berkumpul di tebing, berbisik-bisik sesama sendiri. Pasukan dari Jabatan Siasatan Jenayah, Polis Marin, dan unit-unit forensik dari kontingen Selangor telah tiba. Sebuah boya penanda dijatuhkan menandakan lokasi penemuan. Bunyi bot laju khas polis mengaum, memecah suasana damai kawasan luar bandar itu. Di bawah arahan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Tuan Rashid, seorang pegawai yang terkenal dengan ketegasannya, kerja-kerja menaikkan mayat dijalankan dengan amat berhati-hati. Anggota polis mengambil masa hampir sejam bergelut dengan rumpunan keladi bunting yang tebal sebelum berjaya membawa objek mengerikan itu ke atas sebuah bot khas dan kemudian ke tebing. Apabila kain plastik yang menutupinya dibuka, semua yang berada di tempat kejadian, termasuk anggota polisi yang paling berpengalaman, terpaksa menelan air liur. Ia adalah mayat seorang wanita yang belum dapat dikenal pasti identitasnya, dianggarkan berusia antara 30 hingga 40 tahun. Mayat itu dalam proses perebutan yang teruk telah kembung dan berubah bentuk, menunjukkan mangsa telah berada di dalam air untuk tempoh yang agak lama, mungkin 3 hingga 4 minggu. Tetapi, perkara yang paling menakutkan adalah cara pembunuhan itu. Mangsa diikat ketat kedua-dua tangan dan kakinya dengan tali nilon jenis besar, diikat dengan simpulan yang mustahil untuk dileraikan sendiri. Dan yang lebih dahsyat, melilit di sekeliling badan mangsa dan diikat ketat dengan beberapa lilitan dawai berduri adalah sebuah bongkah batu. Sebuah bongkah konkrit besar jenis yang digunakan untuk tiang pagar seberat sekurang-kurangnya 30 hingga 40 kilogram. Suasana senyap menyelubungi tempat kejadian, segalanya sudah terlalu jelas. Si pelaku, selepas membunuh mangsa, telah sengaja menggunakan bongkah konkrit ini untuk menenggelamkan mayat ke dasar Sungai Selangor dengan niat untuk meluputkannya selama-lamanya agar tidak akan ditemui sesiapa. Kenapa ia boleh timbul? Seorang pegawai penyiasat muda bertanya kepada doktor forensik. Seorang lelaki yang lebih berusia menanggalkan sarung tangannya dan menggeleng. Disebabkan masa. Si pelaku sudah membuat perkiraan, tetapi dia tidak dapat mengira hukum alam. Mangsa telah berada di dalam air terlalu lama. Proses perebutan anaerobik di dalam badan telah menghasilkan jumlah gas yang sangat besar. Mayat menjadi kembung, ia seperti belon, katanya sambil menunjuk ke arah mayat. Dan apabila daya apungan gas itu, daya Archimedes, cukup besar, ia telah menarik sekali bongkah konkrit seberat puluhan kilogram itu untuk terapung-apung di permukaan air. Dia telah gagal, sungai ini telah memuntahkan jenayahnya. Satu pasukan petugas khas ditubuhkan serta-merta di lokasi. Penilaian awal dibuat. Ini adalah kes bunuh dan lupus mayat yang dirancang dengan kejam, berlaku kira-kira 3 hingga 4 minggu yang lalu. Mangsa adalah seorang wanita yang tidak diketahui identitinya. Pelaku mestilah seorang yang kuat dan telah membuat persediaan rapi dengan tali, dawai berduri, dan terutamanya bongkah konkrit itu. Tuan Rashid merenung tajam pada bongkah konkrit yang penuh dengan lumpur. Bongkah seberat ini, katanya, suaranya tegas, tapi mayat masih boleh timbul. Ini bermakna jenayah ini telah berlaku agak lama. Dia berpaling memandang ke arah sungai yang tenang. Jika dia telah menggunakan cara ini, jika dia telah bersiap sedia dengan begitu teliti,
Adakah mungkin hanya ada seorang mangsa? Satu persoalan yang menyeramkan timbul. Jika ini adalah pembunuhan karena cemburu buta, pembunuh akan melupuskan mayat dengan tergesa-gesa. Tetapi persediaan bongkah konkrit, tali nilon, dan dawai berduri menunjukkan perancangan yang rapi. Tempat ini, selekoh sungai yang terpencil ini, mungkin merupakan tanah perkuburan bawah air yang telah dipilih. Mayat ini timbul, analisis Tuan Rashid, karena dia seorang wanita, berat badannya lebih ringan, daya apungan gas mencukupi. Tetapi, jika ada mangsa lain, seorang yang lebih besar, seorang lelaki, atau diikat dengan bongkah batu yang lebih berat, kemungkinan besar mereka masih berada di bawah sana. Mereka tidak bernasib baik untuk timbul seperti wanita ini. Tanpa teraga-aga, dia mencapai walkie-talkie. Minta bantuan. Kerahkan segera pasukan penyelam profesional dari kontingen. Geledah dengan teliti seluruh kawasan dasar sungai di sekitar lokasi ini. Saya mau setiap inci dasar sungai ini digeledah. Cari walaupun hanya serpihan tulang. Perintah Tuan Rashid bergema, tegas dan muktamad, memecah suasana tegang tetapi penuh kebingungan di tebing sungai Selangor. Satu kes pembunuhan dengan mayat ditenggelamkan menggunakan konkrit sudah cukup mengerikan. Tetapi firasat seorang pegawai polis jenayah yang berpengalaman, yang telah melalui ratusan kes, memberitahunya bahwa kekejaman dan perancangan teliti ini mungkin tidak terhenti pada seorang mangsa sahaja. Serta-merta satu arahan pengerahan kecemasan dikeluarkan. Pasukan penyelam profesional dari kontingen Selangor, yang terbaik dan paling biasa dengan geografi sungai yang kompleks di kawasan itu, dikerahkan. Mereka bukan sekadar penyelam, mereka adalah anggota risikan yang dilatih untuk misi khas seperti ini, mencari bahan bukti dan mayat dalam keadaan yang paling sukar. Tidak sampai 2 jam kemudian, kawasan sungai Selangor yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi riuh dengan cara yang menakutkan. 2 buah bot khas pasukan penyelam telah tiba, berlabuh betul-betul di lokasi boya penanda tempat mayat wanita ditemui. 4 orang penyelam dalam sut selam lengkap dengan tangki oksigen di belakang dan lampu suluh berkuasa tinggi yang mampu menembusi air keruh, bersiap sedia untuk pencarian di dasar sungai. Kawasan ini airnya dalam, lapor seorang anggota polis marin tempatan yang arif tentang selok-belok sungai. Sekarang air surut, tetapi arusnya masih agak deras. Dan dasar sungai, Tuan, penuh dengan lumpur. Lapisan lumpur tebal mungkin sehingga 1 meter. Jarak penglihatan di bawah sana hampir sifar. Pencarian akan menjadi sangat sukar. Tuan Rashid mengangguk, wajahnya serius. Dia tahu itu, tetapi dia juga tahu jika ada mangsa kedua, ini adalah satu-satunya peluang. Sukar pun kena cari, perintahnya. Kawasan pencarian dalam bentuk kipas, radius 50 meter dari titik penemuan. Apa-apa objek yang mencurigakan, sama ada guni, tunggul kayu, atau bongkah batu, mesti diperiksa. Mulakan. 2 penyelam pertama yang diikat dengan tali isyarat merebahkan badan ke belakang dan tenggelam ke dalam air yang hitam pekat dan keruh. 2 jejak buih udara adalah satu-satunya tanda kehadiran mereka. Di atas bot arahan, suasana sangat tegang. Semua mata tertumpu pada tali isyarat dan permukaan sungai yang tenang. Tuan Rashid berdiri kaku, tangannya mencengkam kuat pada susur bot. Masa berlalu dengan perlahan dan menyesakan. Sejam berlalu, 2 penyelam pertama naik ke permukaan, keletihan dan menggelengkan kepala. Tiada apa-apa, Tuan, hanya lumpur dan akar kayu reput. Sesi selaman kedua segera dimulaikan. 2 penyelam berikutnya turun ke dalam air. Semakin lama penantian, semakin pudar harapan untuk mencari petunjuk baru, digantikan dengan keletihan dan keraguan.
Matahari mula terik, memancar ke permukaan sungai yang berkilauan. Mungkin Tuan Rashid terlalu risau. Mungkin benar-benar hanya ada seorang mangsa. Dan tepat pada ketika pasukan bersiap untuk sesi selaman ketiga, tiba-tiba tali isyarat dari salah seorang penyelam di bawah air direntap dengan kuat. Bukan satu rentapan ringan, tetapi 3 rentapan kuat berturut-turut. Itu adalah isyarat kecemasan, menandakan sasaran telah ditemui. Ada isyarat. Jerit anggota yang memegang tali, suaranya pecah kerana ketegangan. Keheningan yang mematikan menyelubungi suasana. Semua orang menahan nafas. Melalui alat komunikasi bawah air, satu suara yang berkeresek dan tertekan oleh tekanan air kedengaran. Dah jumpa! Arah pukul 3, lebih kurang 20 meter dari boya, tertanam dalam lumpur, ada objek besar, sepadan. Jantung Tuan Rashid seakan-akan terhenti. Sepadan, dia merujuk kepada bongkah konkret. Firasatnya benar, satu kebenaran yang lebih mengerikan akan terbongkar. Semua tumpukan perhatian. Dia menjerit melalui walkie-talkie. Mulakan operasi menaikkan objek sekarang juga. Minta 2 lagi penyelam turun bantu. Serta-merta 2 penyelam simpanan terjun ke dalam air. Operasi menaikkan objek kedua ini jauh lebih sukar dan mencabar berbanding yang pertama. Objek ini, seperti yang disyaki oleh Tuan Rashid, masih tenggelam sepenuhnya di dasar sungai. Ia tidak timbul dengan sendirinya. Para penyelam melaporkan, objek itu diselaputi lapisan lumpur tebal hampir setengah meter, seolah-olah telah ditenggelamkan di situ sejak sekian lama. Mereka terpaksa menggunakan tangan untuk mengorek keluar ketulan lumpur pekat dalam keadaan penglihatan sifar. Mereka bergelut dengan arus, cuba memasukkan kabel keluli di bawahnya. Selepas hampir 45 menit yang amat tegang, akhirnya seutas kabel besar berjaya diikat. Win kecil di atas bot penyelamat mula mengaum, tegang seperti tali gitar. Perlahan-lahan, objek mengerikan kedua itu ditarik keluar dari lapisan lumpur. Ia timbul ke permukaan, membawa bersamanya gumpalan lumpur hitam pekat dan bau busuk yang menusuk hidung. Dan apabila ia diangkat ke atas bot, kali ini tiada siapa yang dapat menahan rasa terkejut. Ia adalah mayat seorang lelaki. Seorang lelaki dewasa, berbadan sasa dan cara pelupusannya 100% sama dengan mangsa wanita. Mangsa lelaki ini juga diikat ketat tangan dan kakinya dengan jenis tali nailon biru yang sama, dan badannya juga dililit dawai berduri yang diikat pada sebuah bongkah konkret. Tetapi bongkah ini lebih besar dan lebih berat daripada yang diikat pada mangsa wanita. Semua orang faham sekarang. Kerana mangsa lelaki mempunyai berat badan yang lebih dan bongkah yang diikat juga lebih berat, walaupun mayatnya kembung, daya apungan gas masih tidak cukup untuk menarik beban berat itu ke permukaan. Mangsa ini, jika tidak kerana pencarian di dasar sungai hari ini, akan selamanya terbaring di bawah lapisan lumpur hitam. Sepasang, gumam Tuan Rashid, wajahnya menjadi dingin dan pucat. Ini adalah kes pembunuhan berganda, membunuh kedua-duanya, seorang lelaki dan seorang wanita. Pembunuh telah bertindak pada masa yang sama dan melupuskan mayat di tempat yang sama. Kes ini, dari satu kes penemuan mayat, kini telah menjadi satu kes pembunuhan kejam 2 nyawa. Tahap kekejaman dan perancangan pembunuh tidak dapat dibayangkan. Dia telah menyediakan 2 bongkah konkret, tali nailon dan dawai berduri untuk menenggelamkan sepasang kekasih. Isu paling mendesak sekarang masih identiti. Kedua-dua mayat telah terlalu reput untuk dikenal pasti melalui pengecaman visual. Kembali ke bilik gerakan, Tuan Rashid memberi arahan. Kita ada 2 mangsa, seorang lelaki dan seorang wanita. Kes berlaku kira-kira 3 hingga 4 minggu lalu.
Semak semua fail laporan orang hilang dalam tempoh sebulan kebelakangan ini. Tumpukan pada kawasan Kuala Selangor dan daerah-daerah berdekatan. Cari jika ada mana-mana pasangan atau dua orang yang hilang pada masa yang sama. Satu semakan menyeluruh fail orang hilang segera dijalankan. Para penyiasat bekerja tanpa henti, membandingkan setiap nama, setiap tarikh. Dan kemudian, satu fail, satu laporan, timbul dengan padanan yang amat mencurigakan. Tepat 3 minggu yang lalu, Balai Polis Kampung Sungai Buaya, kampung di mana kedua-dua mayat ditemui, telah menerima satu laporan orang hilang. Pengadu adalah sebuah keluarga yang melaporkan anak lelaki mereka, Kamal bin Arifin, 35 tahun, penduduk Kampung B, Kampung Sungai Buaya, telah hilang secara misteri. Kamal, menurut laporan keluarga, telah keluar rumah pada waktu malam, mengatakan ada urusan, tetapi selepas itu tidak pernah kembali. Teleponnya dimatikan dan tidak dapat dihubungi. Keluarga telah mencarinya di merata tempat, bertanya kepada rakan-rakan, tetapi sia-sia. Kamal bin Arifin, 35 tahun, hilang tepat 3 minggu lalu. Berbadan sasa, sepadan dengan mayat lelaki, dan yang paling penting, dia tinggal di Kampung Sungai Buaya itu sendiri. Rumahnya hanya beberapa kilometer dari lokasi penemuan mayat. Panggil keluarga Kamal untuk pengecaman, arahan dikeluarkan. Ini adalah satu prosedur yang menyakitkan. Mayat telah berubah bentuk dan wajahnya tidak dapat dicam. Tetapi apabila ibu bapak tua Kamal dalam ketakutan yang amat sangat dibawa ke situ, mereka telah mengecamnya. Mereka tidak mengecam anak mereka melalui wajah, tetapi melalui ciri-ciri pribadi. Mereka mengecam seluar jeans pudar yang dipakai oleh Kamal pada hari terakhir dia meninggalkan rumah. Dan mereka mengecam, pada jari manis tangan yang telah kembung itu masih tersarung sebentuk cincin kawin perak, satu benda yang tidak pernah ditanggalkan oleh Kamal. "Ya Allah, Kamal anakku!" Raungan pilu si ibu tua bergema memecah kesunyian bilik mayat. Identiti mangsa lelaki telah disahkan, yaitu Kamal bin Arifin, 35 tahun. Kes ini kini mempunyai satu titik permulaan. Seluruh siasatan mulai dari sini akan berpusat pada mangsa Kamal bin Arifin. Siapakah dia? Apakah hubungan-hubungannya? Dan yang paling penting, siapakah wanita tanpa nama yang ditenggelamkan bersamanya? Pengesahan identiti mangsa lelaki sebagai Kamal bin Arifin, 35 tahun, penduduk Kampung Sungai Buaya, merupakan satu kejayaan besar. Ia memberikan pasukan petugas khas, satu titik permulaan, satu benang untuk merungkai kebenaran. Tetapi pada masa yang sama, ia membuka satu persoalan yang lebih besar dan mendesak. Siapakah wanita tanpa nama yang ditenggelamkan bersamanya? Seluruh pasukan petugas khas yang diketuai secara langsung oleh Tuan Rashid segera menumpukan seluruh tenaga pada satu tugas tunggal, menyiasat kehidupan Kamal bin Arifin. Mereka perlu tahu siapa dia, apa pekerjaannya, dan sama ada dia mempunyai sebarang hubungan yang rumit. Para perisik dengan cepat mendapatkan gambaran keseluruhan. Mereka bekerja sama dengan keluarga mangsa yang masih tenggelam dalam kesedihan. Istri Kamal dalam keadaan terkejut dan menangis juga tidak dapat memberikan sebarang maklumat. Dia memberitahu 3 minggu lalu pada malam yang malang itu, suaminya berkata hendak berjumpa pelanggan untuk berbincang tentang bahan binaan dan kemudian tidak pernah kembali. Dia sama sekali tidak tahu menahu tentang sebarang hubungan sulit suaminya. Siasatan terhadap rakan-rakan niaga Kamal juga tidak membuahkan hasil. Tiada perselisihan faham atau hutang yang cukup besar untuk membawa kepada pembunuhan sekejam ini. Arah siasatan yang tinggal dan juga arah yang paling disyaki oleh penyiasat berpengalaman adalah konflik percintaan. Pasukan teknikal forensik, pakar-pakar terbaik, mula bertindak.
Mereka telah merampas telepon bimbit Kamal yang telah diserahkan oleh keluarga sejak melaporkan kehilangannya. Telepon itu telah dimatikan selama 3 minggu. Para pakar menghidupkannya. Sejarah panggilan, senarai kenalan, message SMS, tiada apa yang luar biasa. Semuanya adalah panggilan urusan kerja, panggilan kepada istri, kepada rekan-rekan, tiada sebarang jejak hubungan rahasia. Mungkinkah kita silap? Seorang penyiasat muda bertanya. Belum lagi, Tuan Rashid menggeleng. Ini tahun 2022, orang tidak curang guna SMS. Periksa aplikasi sembang, WhatsApp, Facebook, Messenger, geledah semuanya. Arahan dikeluarkan. Pakar-pakar mula menggunakan kaedah teknikal untuk memulihkan data yang telah dipadam, mengakses aplikasi yang telah dikunci, dan kemudian mereka menemuinya. Dalam aplikasi WhatsApp, terdapat satu akaun yang telah disembunyikan oleh Kamal dan diletakkan dalam arsip. Satu nama yang biasa, Siti Zulaikha. Dan apabila sejarah perbualan dibuka, satu hubungan sulit dan terlarang terbongkar sepenuhnya. Ratusan message telah dihantar antara Kamal dan akaun Siti Zulaikha ini, kebanyakannya pada waktu yang sangat sensitif, pukul 12 tengah hari ketika suami Siti Zulaikha sedang bekerja, dan terutamanya pada pukul 10 hingga 11 malam. Kandungan message bukan sekadar kawan-kawan, ia adalah kata-kata janji temu, rindu, dan rancangan sulit. Adik rindu abang, message dari akaun Siti Zulaikha. Abang pun sama. Suami awak dah pergi kerja kah? Kalau dia dah pergi, mesej abang. Abang datang naik sampan terus. Dan kemudian, penyiasat menemui perbualan terakhir, perbualan takdir yang dihantar pada petang 3 minggu lalu, hari di mana Kamal hilang. Siti Zulaikha. Malam ni, suami cakap dia kena tinggal kat tapak binaan di Johor Bahru. Hujung minggu baru balik. Line clear. Pukul 8 malam ni datang ya? Kamal bin Arifin. Okey sayang, abang datang. Satu semakan pantas dibuat. Siapakah Siti Zulaikha? Dan satu kebetulan yang menyeramkan segera ditemui. Siti Zulaikha binti Abdullah, 30 tahun, bukanlah orang asing. Dia adalah jiran Kamal bin Arifin. Rumah mereka hanya dipisahkan oleh sebatang parit kecil, parit yang boleh diseberangi dengan mudah menggunakan sampan dalam beberapa menit. Seorang lelaki yang sudah beristri, Kamal, dan seorang wanita yang juga sudah bersuami, Siti Zulaikha. Kedua-duanya jiran, kedua-duanya berjanji temu secara senyap-senyap pada malam suami Siti Zulaikha tiada di rumah. Dan kini, Kamal ditemui mati, ditenggelamkan bersama seorang wanita tanpa nama. Firasat profesional memberitahu penyiasat bahawa wanita tanpa nama itu 99% adalah Siti Zulaikha. Pasangan kekasih ini telah ditemui oleh seseorang dan dibunuh kedua-duanya serentak. Periksa segera perintah Tuan Rashid. Di mana Siti Zulaikha sekarang? Para perisik segera pergi ke rumah Siti Zulaikha, juga terletak di kampung Sungai Buaya. Rumah itu berkunci rapat, sesuatu yang aneh. Jiran-jiran sekiling apabila ditanya, memberikan jawapan yang sama. Oh, si Zulaikha tu, pelik betul. Dah lama tak nampak dia. Rasanya dah 3-4 minggu juga. Suami dia kerja kat Johor Bahru, tapi Zulaikha pun dah lama tak nampak. Macam si Kamal sebelah sana tu hilang pada masa yang sama. Kebenaran sudah jelas. Kamal bin Arifin dan Siti Zulaikha telah hilang pada masa yang sama. Dan kini, Kamal telah ditemui di dasar sungai di sebelah mayat seorang wanita. Masalahnya sekarang adalah untuk mengesahkan 100% bahawa mayat wanita itu adalah Siti Zulaikha. Pasukan petugas khas segera menjejaki rekod pendaftaran dan mencari kampung asal Siti Zulaikha di sebuah negeri lain. Mereka menghubungi keluarga kandungnya, ibu bapa tuanya. Apabila penyiasat menelefon, ibu bapa Siti Zulaikha langsung tidak tahu apa-apa. Anak saya. Zulaikha hilang? Si ibu tua bertanya dengan suara gemetar melalui telepon.
Tak mungkin. Dia ada suami dan anak di Kuala Selangor. Cuma dah lama dia kat telefon saya. Saya ingatkan dia sibuk dengan kerja dan suaminya. Satu proses pengecaman yang paling menyakitkan diatur. Ibu bapa tua Siti Zulaikha segera dibawa dari kampung mereka ke Selangor. Mereka dibawa ke bilik mayat. Walaupun mayat telah reput teruk, kembung dan berubah bentuk, wajahnya tidak dapat dicam, tetapi si ibu hanya perlu melihat satu ciri kecil sebelum rebah. "Ya Allah, anakku, anak!" jeritnya. Dia telah mengecam pada pergelangan tangan mayat wanita itu, walaupun telah bengkak, masih ada parut. Satu parut bulat yang timbul, kesan melecur terkena egzos motorsikal semasa kecil, satu parut yang tidak mungkin silap. Identiti mangsa wanita akhirnya disahkan, yaitu Siti Zulaikhah binti Abdullah, 30 tahun, jiran dan juga kekasih Kamal bin Arifin. Kes ini, dari penemuan mayat hanyut, kini telah menjadi satu kes pembunuhan kejam sepasang kekasih. Persoalan seterusnya, dan yang paling penting, siapakah suami Siti Zulaikha, di manakah dia, dan mengapa istrinya hilang selama 3 minggu, tetapi dia langsung tidak melaporkannya? Fail Siti Zulaikha segera disemak. Suaminya ialah Helmi bin Ishak, 33 tahun, tetapi dia tiada di kawasan itu. Dia seorang jurutera pembinaan yang bekerja jauh dari rumah di sebuah tapak binaan besar di Johor Bahru. Satu butiran yang mengerikan. Istri hilang, kekasih gelap istri pun hilang. Kedua-duanya ditemui mati bersama, ditenggelamkan dengan konkrit. Dan si suami masih tenang bekerja di Johor Bahru tanpa membuat sebarang laporan polis. Semua syakwa sangka dari segenap penjuru kini hanya tertumpu pada satu arah, Helmi bin Ishak. Hubungi dia segera, perintah Tuan Rashid. Seorang penyiasat menelepon nombor Helmi, panggilan bersambung. Di hujung talian, seseorang mengangkat. "Hello, siapa nih?" Suara seorang lelaki yang agak muda dan kedengaran letih. "Selamat petang, kami dari Polis Kontingen Selangor," kata penyiasat itu dengan tenang. "Kami nak bertanya sedikit tentang isteri encik, Puan Siti Zulaikha." "Dah lama kami tak nampak dia di kampung. Encik tahu di mana Puan Zulaikha sekarang?" Hujung talian senyap selama beberapa saat, kemudian kedengaran satu keluhan panjang dan suara Helmi tiba-tiba menjadi sedih. "Ya Allah, Tuan, Tuan cari isteri saya ke?" katanya, suaranya seperti hendak menangis. Saya pun tak tahu nak buat apa. Saya malu sangat, tak berani nak lapor." "Malu kenapa?" "Isteri saya." Suara Helmi tersekat-sekat. Dia dah lari dari rumah, Tuan. Dah 3 minggu. Dia lari ikut jantan lain." Seluruh pasukan petugas khas yang mendengar melalui pembesar suara tergamam memandang sesama sendiri. Satu lakonan. Dia sedang berbohong. Dia sedang mereka cerita. Isteri lari ikut jantan, sama seperti yang dirancangnya. Tetapi dia tidak sangka, kedua-dua istrinya dan kekasih gelap istrinya sedang berada di bilik mayat, diangkat dari dasar Sungai Selangor. Helmi bin Ishak, si suami jurutera yang kononnya malang, serta-merta menjadi suspek nombor 1. Si suami jurutera, Helmi bin Ishak, segera dijemput dari Johor Bahru ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor untuk membantu siasatan dengan alasan untuk membantu pengecaman dan memberikan maklumat mengenai kehilangan istrinya. Helmi, tanpa sebarang syakwa sangka, masih percaya bahawa lakonannya tentang isteri lari ikut jantan berjalan dengan sempurna. Dia malah telah menyiapkan penampilan yang letih, sedih, dan cengkung untuk menghayati watak suami yang dikhianati. Dia dibawa masuk ke bilik pejabat Tuan Rashid, duduk berhadapan dengan ketua Jabatan Siasatan Jenayah itu, dan Helmi memulakan lakonannya. "Tuan," mulanya, dengan suara yang bergetar, cuba menitiskan air mata.
Saya terlalu sedih. Saya telah berbohong kepada Tuan melalui telepon. Kebenarannya lebih memalukan. Saya malu sangat, tak berani nak cakap. Tuan Rashid hanya diam mengangguk, memberi isyarat kepadanya untuk terus bercerita. Dia tahu inilah masanya Musang sedang menyerahkan diri. Ceritanya begini, Helmi mula bercerita. Mereka sebuah kisah yang sangat terperinci. Satu pembohongan yang telah digilapnya berulang kali selama 3 minggu. 3 minggu lalu, Tuan, sekitar pertengahan Julai 2022, saya balik ke rumah secara mengejut. Saya kerja di tapak binaan di Johor Bahru, tapi sebab terlalu rindu anak, saya naik bas balik nak buat kejutan untuk isteri dan anak. Dia sengaja mencipta alasan yang munasabah untuk kehadirannya di kampung pada malam pembunuhan itu. Tapi bila saya sampai rumah, sambungnya, suaranya mula tersekat-sekat. Rumah kosong, sejuk. Saya tak nampak isteri saya. Anak saya pula ada di rumah mak saya. Saya masuk bilik tidur. Saya dapati almari pakaiannya dah kurang separuh. Barang-barang pribadinya dia dah bawa sikit. Dan saya dapati dia teragak-agak seolah-olah sedang bergelut dengan kesakitan yang amat sangat. Saya dapati duit dalam almari. Saya ada simpan duit sikit dalam 10.000 ringgit. Dia ambil semua. Saya masa tu terus telefon dia gila-gila, tapi telefon dah mati. Saya lari ke rumah jiran bertanya. Katanya, dan ini adalah butiran yang paling licik. Saya desak tanya, barulah makcik jiran sebelah kasihan dan beritahu saya. Dia kata, kebelakangan ni nampak isteri saya selalu berulang alik secara senyap-senyap dengan si Kamal bin Arifin, jiran tak guna tu. Dia menumbuk meja, satu tumbukan penuh dendam. Saya faham terus, dia dah bawa lari duit dan ikut jantan tu. Tuan, dia curang dengan saya, dia khianati saya malu sangat. Saya jurutera, orang terpelajar, kena tinggal isteri ikut jantan, curi duit. Mana saya nak letak muka? Saya tak berani lapor polis. Saya cuma mampu telan dan diam-diam balik ke Johor Bahru kerja, tipu keluarga. Kata isteri saya merajuk pergi Kuala Lumpur sekejap. Saya tak sangka jadi macam ni. Dia menundukkan muka, bahunya terhinjut-hinjut. Satu lakonan yang sempurna. Ia menjelaskan mengapa dia tidak membuat laporan polis, kerana malu. Ia menjelaskan mengapa dia tahu isterinya hilang, kerana dia pulang secara mengecut. Dan ia meletakkan semua kesalahan kepada kedua-dua mangsa, menjadikan mereka pasangan kekasih yang lari bersama. Tuan Rashid yang telah melihat kedua-dua mayat diikat dengan dawai berduri dan ditenggelamkan dengan konkrit hanya memperhatikan lakonan ini dengan tenang. Terima kasih, Encik, kata Tuan Rashid dengan nada biasa. Keterangan Encik sangat jelas. Encik kata, Encik fikir isteri Encik lari ikut Kamal bin Arifin. Jadi, Encik tahu tak yang Kamal pun hilang tepat 3 minggu lalu? Keluarganya dah buat laporan polis. Helmi bin Ishak mengangkat muka. Dia melakonkan riak terkejut yang sangat menjadi. Ya Allah, betul ke Tuan? Kamal tu pun hilang. Jadi betullah apa saya cakap. Sah, mereka berdua lari bersama. Ya Allah, perempuan tak guna. Malukan muka aku. Dia cuba mengalihkan siasatan polis kepada usaha mencari pasangan kekasih yang melarikan diri. Baiklah, Encik Helmi, Tuan Rashid berdiri. Keterangan Encik kami dah catat. Ceritanya sangat logik. Walau bagaimanapun, kami perlukan Encik tinggal di sini sekejap, sementara kami sahkan beberapa butiran kecil dengan jiran-jiran. Jemput berehat di bilik sebelah. Helmi bin Ishak menarik nafas lega. Dia percaya dia telah berjaya menipu polis. Dia dengan tenang melangkah ke bilik menunggu,
tidak sedar bahawa inilah saatnya jala benar-benar dilabuhkan. Serta-merta, satu pasukan risikan yang diketuai oleh seorang timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah kembali ke Kampung Sungai Buaya. Kali ini, mereka tidak datang untuk bertanya kabar biasa. Mereka datang sebagai penyiasat kes pembunuhan kejam. Mereka pergi ke rumah Makcik Kiah, seorang jiran yang tinggal bersebelahan, berkongsi dinding dengan rumah Helmi. Pada mulanya, Makcik Kiah juga ketakutan, menggeleng kepala berkata tidak tahu apa-apa. Hal rumah tangga orang, saya tak berani campur. Makcik, kata ketua pasukan itu dengan nada serius, ini bukan lagi hal rumah tangga orang. Ini kes bunuh, 2 nyawa Puan Zulaiha dan Encik Kamal. Kedua-duanya dah mati, mayat mereka baru dijumpai di sungai. Kami perlukan makcik ceritakan kebenarannya untuk menangkap si pelaku. Mendengar perkataan dah mati, Makcik Kiah tergamam, mukanya pucat lesi. Rasa takutnya digantikan dengan rasa ngeri. Dia sedar bahawa sikap diamnya hampir sahaja membantu seorang pembunuh. Ya Allah, katanya dengan gemetar. Saya tahu ada benda tak kena. Makcik tahu apa? Ceritakan. Malam tu, Makcik Kiah cuba mengingati. Suaranya masih bergetar. Betul, malam bulan penuh, pertengahan bulan lepas. Betul, 3 minggu lalu. Saya ingat sebab malam tu bulan terang sangat. Biasanya, cerita Makcik Kiah, si Helmi, suami Zulaikhah tu, kerja kat Johor Baru. Jadi si Kamal sebelah sana tu selalu senyap-senyap datang naik sampan ke rumah Zulaikhah. Satu kampung ni siapa tak tahu, tapi tak ada siapa berani cakap sebab si Helmi tu baran. Tapi malam tu, Makcik Kiah merapatkan dirinya, berbisik seolah-olah pembunuh itu masih ada di sebelah. Saya nampak si Helmi, dia sendiri, dia balik, dia tak naik motor, dia jalan kaki, senyap-senyap macam pencuri. Masa tu dalam pukul 8 malam, saya nampak dia menyorok kat rumpun pisang belakang rumah dia. Lepas tu, dia nampak si Kamal datang naik sampan masuk rumah Zulaikhah. Saya tahu mesti ada benda nak jadi. Saya takut sangat terus kunci pintu rapat-rapat. Tapi saya masih dengar. Dalam setengah jam lepas tu, Makcik Kiah menggigil. Saya dengar bunyi orang menjerit, bunyi si Zulaikhah menjerit, "Abang, ampunkan Zulaikhah, bang." Lepas tu, bunyi si Kamal menjerit, Kau buat apa ni?" Dan kemudian bunyi si Helmi mengaum macam binatang. Aku bunuh kau orang semua, pengkhianat." Lepas tu saya dengar bunyi gedang, gedung, bunyi orang bergelut, bunyi barang-barang jatuh, bunyi jeritan makin perlahan. Lepas tu, senyap sunyi. Senyap yang menakutkan. Satu malam tu, saya tak berani tidur, tak berani bernafas kuat. Esok paginya, saya nampak rumah Zulaikhah tertutup rapat. Saya takut sangat, tak berani lapor sesiapa. Keterangan Makcik Kiah adalah pukulan terakhir yang menghancurkan lakonan Helmi bin Ishak. Di Ibu Pejabat Polis, Tuan Rashid melangkah kembali ke bilik menunggu, di mana Helmi masih duduk dengan tenang menghirup teh. "Encik Helmi, kami dah selesai membuat pengesahan," kata Tuan Rashid dengan nada biasa. "Lakonan encik hebat. Suami ditipu isteri, balik rumah tengok rumah kosong, malu tak lapor polis. Satu cerita yang sangat menyentuh perasaan." Helmi bin Ishak mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. "Tuan cakap apa ni? Encik kata encik balik rumah nampak rumah kosong. Isteri encik dah lari ikut si Kamal." Tuan Rashid meninggikan suaranya. "Jadi macam mana encik nak jelaskan bila jiran encik, Makcik Kiah, dengar dengan sangat jelas?
Dia dengar suara encik, suara isteri encik dan suara si Kamal bergaduh dan bergelut. Dia dengar isteri encik menjerit, "Abang, ampunkan Zulaikha." Dia dengar encik mengaum, "Aku bunuh kau orang semua." Jelaskan, Helmi. Wajah Helmi bin Ishak berubah dari tenang kepada pucat lesi, kemudian ke labu. Dia tergamam, dia tidak sangka perbuatannya telah didengari, lakonannya telah runtuh. Keterangan Makcik Kiah, jiran sebelah rumah, ibarat penukul terakhir yang menghancurkan sepenuhnya perisai pembohongan yang telah dibina dengan teliti oleh Helmi bin Ishak. Kisah suami yang dikhianati, rumah yang kosong, rasa malu, semuanya lenyap di hadapan kebenaran yang nyata. Dia berada di situ, dan dia telah mengaum, "Aku bunuh kau orang semua." Wajah jurutera berusia 33 tahun itu berubah dari tenang dan yakin sebagai mangsa kepada pucat lesi dan kelabu. Dia tergamam, mulutnya ternganga. Dia tidak sangka pada malam yang dia pikir kegelapan dan ketakutan telah menyembunyikan segalanya, masih ada sepasang telinga, seorang saksi tunggal yang telah mendengar. Dia telah merancang untuk menenggelamkan mayat di dasar sungai, tetapi dia tidak pernah dapat merancang tentang seorang wanita tua yang sukar tidur. Macam mana dia? Gumamnya tanpa sadar. Macam mana dia boleh dengar, kan? Kata Tuan Rashid, suaranya sedingin ais. Helmi bin Ishak, lakonan awak dah tamat. Awak bukan lagi mangsa. Awak bukan lagi orang yang teraniaya. Awak adalah suspek nombor 1 dalam kes pembunuhan kejam 2 nyawa. Sekarang, awak ada 2 pilihan. 1, awak terus berdiam diri dan kami akan sabitkan awak berdasarkan semua bukti ini. 2, awak ceritakan kebenaran untuk mendapatkan sedikit keringanan terakhir. Helmi bin Ishak merenung tajam ke arah pegawai polis itu. Dia tahu semua usaha lakonannya sia-sia. Ketenangan palsu seorang yang terpelajar hilang kembali kepada sifat asal seorang pembunuh yang sedang menggigil. Dia menundukkan mukanya ke meja. Bahu lebarnya sebagai seorang jurutera mula bergegar kuat. Dia tidak menangis, dia mengerang. Satu bunyi yang tersekat di kerongkong, bunyi dendam dan kekalahan. "Iya," katanya, "memang saya yang bunuh mereka, memang saya." Selepas saat kehancuran itu, lelaki itu mula bercerita. Pengakuannya bukan lagi kisah tragis seorang suami yang dikhianati, tetapi satu pengakuan ngeri tentang rancangan mengintip dan amukan cemburu yang tidak terkawal. Dia mengaku dia bukan pulang ke rumah secara mengejut seperti yang didustakannya. Dia telah pulang secara rahasia. Motifnya, seperti yang disyakinya, adalah kerana cemburu. Dia seorang jurutera pembinaan, kerjanya sering berpindah randah, kerap berjauhan dari rumah selama berminggu-minggu, malah berbulan-bulan di tapak binaan di Johor Bahru. Dia meninggalkan istri di rumah, seorang diri, muda dan cantik. Saya dengar-dengar, akuinya, suaranya kini mendatar tanpa emosi. Kawan-kawan, saudara mara, mereka berkias. Mereka kata istri saya di rumah tak berkelakuan baik. Mereka kata dia selalu berjumpa dengan si Kamal. Jiran tak guna tuh. Saya tak percaya. Saya telpon marah-marah, dia menangis. Dia kata orang cemburu buat cerita, tapi benih syakwasangka dah ditanam. Dia mula memerhati. Dia nampak isterinya selalu bermesej WhatsApp. Kadang-kadang bila dia telefon, talian sibuk. Dia berpura-pura berkata, "Hujung minggu ni, iaitu pada malam 14 hari bulan itu, abang kena tinggal di tapak binaan, tak boleh balik." Istrinya, Siti Zulaikha, dengan gembira bersetuju, malah berpesan supaya menjaga kesehatan. Kegembiraan itu, melalui kacamata cemburunya, telah menjadi bukti kecurangan.
Dia telah membuat keputusan, dia akan pulang, tetapi sebagai satu serbuan. Dia menipu istri, tetapi juga menipu di tempat kerja. Dia memohon cuti, mengatakan ada kenduri di kampung. Petang 14 hari bulan itu, dia senyap-senyap menaiki bas ekspres dari Johor Bahru ke Selangor. Tetapi dia tidak terus pulang ke rumah, dia tidak mau istrinya tahu. Dia meninggalkan motosikalnya di sebuah kedai kopi yang jauh dan berjalan kaki melalui jalan bendang ke rumahnya. Malam itu, sekitar pukul 8, dia menyorok di rumpun pisang yang lebat di belakang rumah. Tepat seperti yang dilihat oleh Makcik Kiah. Dia menyorok di situ seperti binatang pemangsa yang sedang menunggu. Dan kemudian dia nampak dari seberang parit sebuah sampan kecil menyeberang. Lelaki di dalam sampan itu tidak lain dan tidak bukan ialah Kamal bin Arifin, jiran yang paling dibencinya. Dia nampak Kamal menambat sampan dan menyelinap masuk melalui pintu belakang rumahnya, dan istrinya Siti Zulaiha tidak menjerit. Pintu terbuka dan kemudian tertutup. Dia ada di dalam. Giginya diketap, matanya merah menyala apabila teringat kembali. Dia ada dalam rumah aku dengan istri aku, sedangkan aku macam orang bodoh menyorok di rumpun pisang memperhati. Dia telah menunggu. Dia menunggu kira-kira setengah jam untuk mereka selesa. Rasa cemburu, malu, dendam meluap-luap di dalam dadanya. Dia bukan lagi seorang jurutera. Dia adalah seekor binatang yang telah ditanduk. Dia tidak masuk melalui pintu belakang. Dia pusing ke pintu depan. Dia ada kunci. Dia senyap-senyap memasukkan kunci ke lubang, membuka pintu. Dia berjalan berjengket-jengket melalui ruang tamu, di mana anak kecilnya mungkin sedang tidur jika ada di rumah. Dia terus menuju ke bilik tidur mereka, suami istri. Dia terdengar bunyi ketawa kecil, bunyi bisikan. Dia tidak tahan lagi. Dia menendang pintu bilik tidur hingga terbuka, dan pemandangan ngeri, pemandangan yang telah mengubahnya menjadi iblis, terpapar di hadapannya. Saya nampak mereka, jeritnya di dalam bilik soal siasat seolah-olah sedang mengalami semula detik itu. Mereka sedang bogel, mereka sedang buat benda tu atas katil kawin saya, atas katil yang saya beli. Pasangan kekasih yang ditangkap basah itu panik bukan kepalang. Kamal bin Arifin tergesa-gesa mencapai pakaian. Siti Zulaikha pula melutut memeluk kakinya. Abang, Makcik Kiah telah mendengar dengan betul. Itulah jeritan Siti Zulaikha. Zulaikha minta ampun, ampunkan Zulaikha kali ini. Kamal bin Arifin melihat Helmi seperti binatang gila, turut menjerit. Kau buat apa nih? Bertenang, ada apa-apa kita bincang. Tetapi sudah terlambat. Bincang, jeritnya. Aku bunuh kau orang semua, pengkhianat. Dia terpandang satu peralatan yang biasa digunakannya. Dia seorang jurutera pembinaan, di sudut bilik dia selalu menyimpan beberapa alatan, termasuk sebatang besi. Sebatang besi padu yang digunakan untuk membuka acuan konkrit panjangnya hampir 1 meter. Dia menyambar besi itu, dia menerkam ke arah kekasih gelap istrinya dahulu. Kamal, dalam keadaan bogel, tanpa sebarang senjata di tangan, hanya mampu mengangkat tangan untuk menahan, tetapi sia-sia. Helmi, dengan segenap tenaga seorang lelaki yang sedang cemburu buta, menghayunkan besi itu terus ke kepala. Satu bunyi bok yang kering, Kamal rebah, darah memancut. Siti Zulaiha menjerit ngeri, cuba lari ke pintu, tetapi Helmi telah berpaling. Dia menarik rambut istrinya, mengheretnya kembali. Kau berani! Dia menghayunkan besi itu bertalu-talu ke kepala, muka dan badan istrinya tanpa belas kasihan. Dia memukul sehingga kedua-duanya terbaring kaku dalam lopak darah di sebelah katil kawin mereka.
jeritan, pergulutan, dan kemudian senyap sunyi. Tepat seperti yang didengari oleh Makcik Kiah. Selesai membunuh, Helmi berdiri temengah-mengah di tengah-tengah bilik, darah di mana-mana. Dia melihat kedua-dua mayat itu, kemarahannya reda, hanya tinggal ketakutan yang amat sangat. Dia telah membunuh 2 orang. Perkiraan dingin seorang jurutera kembali. Dia mesti melupuskan bukti. Dia tidak boleh biarkan sesiapa tahu. Dia melihat keluar halaman. Dia teringat di halaman ada timbunan bahan binaan lebihan dari kerja membaiki pagar. Ada dawai, ada tali nilon, dan yang paling penting, ada beberapa bongkah konkrit yang siap dituang. Dan dia memandang ke arah sungai Selangor hanya beberapa ratus meter dari rumahnya. Sungai itu pada waktu malam adalah kubur yang sempurna. Saya tunggu, akuinya. Saya tunggu sampai tengah malam, bila satu kampung dah tidur. Dia dengan tenang mengambil tali nilon dan dawai berduri. Dia mengikat setiap mayat dengan ketat, ikat tangan, ikat kaki. Selepas itu, dia mengheret setiap satu dan melilitnya dengan ketat pada setiap bongkah konkrit. Dia menggunakan lori kecil milik keluarga, jenis yang selalu digunakannya untuk mengangkut bahan binaan. Dia berhempas pulas mengangkat kedua-dua mayat yang kini berat kerana diikat dengan batu ke atas lori. Dia memandu dalam kegelapan malam ke tebing sungai, ke kawasan yang paling sunyi. Dia menggunakan segenap kekuatannya menolak setiap mayat satu persatu. 2 bunyi celepuk kedengaran dan kemudian senyap. Dia berdiri memerhapi sehingga permukaan sungai kembali tenang. Dia percaya mereka akan selamanya berada di bawah sana. Selesai kerja, dia memandu pulang. Dia menghabiskan sisa malam itu membersihkan tempat kejadian. Dia mengelap lopak darah, dia mencuci cadar, dia membakar semua pakaiannya yang terkena darah. Dan awal pagi esoknya, sebelum hari cerah, Helmi bin Ishak telah memandu kembali ke Johor Baru. Dia kembali ke tapak binaan, terus bekerja seperti biasa, seolah-olah tiada tragedi yang berlaku. Dia telah menyediakan skrip, jika ada yang bertanya, dia akan kata dia tidak tahu. Dia masih di Johor Baru. Jika mereka mendapati kedua-duanya hilang, dia akan menyebarkan berita mereka, lari ikut jantan. Dia malah telah menyediakan cerita tentang kehilangan Rp10.000, satu butiran yang direkanya untuk menambah kredibilitas. Dia tidak sangka, 3 minggu kemudian, sungai itu telah mengkhianatinya. Pengakuan Helmi bin Ishak, si jurutera pembunuh, telah menutup bahagian siasatan salah satu kes cemburu paling tragis yang pernah berlaku di Selangor. Lakonan suami malang yang dikhianati, yang telah dibinanya dengan teliti, telah terbongkar sepenuhnya oleh kegigihan pasukan petugas khas dan satu butiran penting, jeritan pada waktu malam yang didengari oleh Makcik Kiah, si jiran. Dengan pengakuan bersalah yang lengkap bersama sistem bukti fizikal yang tidak dapat disangkal dari 2 mayat yang diikat dan ditenggelamkan dengan konkrit, mesej WhatsApp janji temu mangsa hingga ke keterangan saksi mengenai pertengkaran. Jabatan Siasatan Jenayah Polis Kontingen Selangor mempunyai asas yang cukup untuk menutup kes. Beberapa hari kemudian, keputusan untuk mendakwa kes dan menahan suspek dikeluarkan. Helmi bin Ishak, 33 tahun, secara rasmi didakwa atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kertas pertuduhan dari Jabatan Peguam Negara setelah selesai menggariskan dengan jelas jenayah Helmi, terutamanya menekankan keadaan yang memberatkan hukuman, membunuh 2 orang atau lebih dan melakukan jenayah dengan cara yang kejam. Beberapa bulan kemudian, Mahkamah Tinggi Selangor membuka perbicaraan awam. Kes 2 mayat ditenggelamkan di Sungai Selangor telah menimbulkan kemarahan yang meluap-luap dalam kalangan masyarakat tempatan. Sejak awal pagi, Dewan Mahkamah telah sesak.
Orang ramai datang untuk menyaksikan sendiri keadilan dijatuhkan ke atas penjenayah yang telah bertindak kejam terhadap istri sendiri dan kekasihnya. Dua pintu sisi Dewan Mahkamah dibuka. Helmi bin Ishak dalam pakaian penjara yang longgar diiringi oleh dua anggota polis ke kandang tertuduh. Dia bukan lagi jurutera yang tenang, letih dan sedih seperti di bilik soal siasat. Hanya selepas beberapa bulan dalam tahanan reman, berhadapan dengan kebenaran jenayahnya dan hukuman yang bakal dijatuhkan, berat badannya telah susut berpuluh-puluh kilogram. Kurus kering, dia berjalan terhuyung-hayang, kakinya seolah-olah berat. Dia tidak berani mengangkat kepala, tidak berani memandang sesiapa. Matanya yang cengkung kosong hanya menunduk ke lantai. Di barisan hadapan yang dikhususkan untuk keluarga mangsa, satu pemandangan yang menyayat hati. Ibu bapa tua Kamal bin Arifin dan ibu bapa tua Siti Zulaikhah duduk berjarak. Mereka menjadi besan tanpa rela dalam sebuah tragedi. Anak-anak mereka telah bersalah, tetapi harga yang perlu dibayar dengan nyawa, dengan cara ditenggelamkan ke dalam sungai, adalah terlalu kejam. Mereka hanya mampu berpelukan dan menangis. Kesedihan seorang ibu dan bapa. Perbicaraan bermula. Hakim mengumumkan sebab perbicaraan, seluruh dewan senyap sunyi. Bahagian yang paling menakutkan adalah apabila timbalan pendakwa raya membacakan kertas pertuduhan dengan lantang, seluruh dewan seakan-akan menahan nafas. Setiap perbuatan Helmi bin Ishak digambarkan semula dengan terperinci dan jelas. Suara pendakwa raya bergema. Hanya karena cemburu, tertuduh Helmi bin Ishak telah secara rahsia pulang ke rumah, mengintip dan menangkap basah istrinya, Siti Zulaikhah, dan kekasihnya, Kamal bin Arifin, sedang berasmara. Dalam keadaan cemburu buta, tertuduh telah hilang akal, menggunakan sebatang besi yang telah disediakan untuk memukul kepala kedua-dua mangsa bertalu-talu, menyebabkan kedua-duanya maut di tempat kejadian di atas katil kawin mereka. Untuk menyembunyikan jenayah, tertuduh telah menunggu sehingga tengah malam. Tertuduh menggunakan tali nilon dan dawai berduri untuk mengikat kedua-dua mayat, mengikatnya pada dua bongkah konkrit. Selepas itu, tertuduh menggunakan lori kecil untuk membawa kedua-duanya ke Sungai Selangor dan mencampakkannya untuk melupuskan bukti. Selepas melakukan jenayah, tertuduh dengan tenang kembali ke Johor Bahru bekerja dan mereka cerita palsu bahawa isterinya lari ikut jantan untuk menipu keluarga dan pihak berkuasa. Suara tangisan dan kutukan mula kedengaran di dalam dewan. Semasa sesi soal-jawab, berhadapan dengan soalan-soalan dari panel hakim, Helmi bin Ishak tiada apa lagi untuk dinafikan. Dia mengakui semua perbuatannya, suaranya perlahan, tidak kedengaran, berulang kali berkata, Saya salah Tuan. Masa tu, saya terlalu cemburu. Saya nampak mereka. Mereka atas katil saya tak dapat kawal diri, saya hilang akal. Sesi penghujahan berlangsung sengit. Peguam bela yang dilantik untuk Helmi cuba mengemukakan hujah untuk meringankan hukuman anak guamnya. Yang Arif, kata peguam itu, anak guam saya telah memberi kerjasama, menyesal atas perbuatannya. Jenayah ini berpunca dari provokasi yang berlaku secara tiba-tiba, tanpa perencangan awal. Mana-mana lelaki yang terpaksa menyaksikan istri dan kekasihnya berasmara di atas katil kawin sendiri pasti tidak dapat mengawal perbuatannya. Dia menekankan, tertuduh telah bertindak dalam keadaan mental yang terganggu akibat provokasi melampau. Ini adalah satu tragedi di mana mangsa juga mempunyai sebahagian kesalahan yang besar. Mohon mahkamah mempertimbangkan untuk memberi anak guam saya peluang untuk hidup, untuk bertaubat dan memulakan hidup baru. Hujah itu segera disangkal dengan tegas oleh timbalan pendakwa raya.
Pihak pendakwaan membantah sekeras-kerasnya hujah peguam bela, kata pendakwa raya dengan lantang. Kita tidak boleh menganggap ini sebagai perbuatan tiba-tiba atau tanpa perancangan. Tertuduh telah lama mengesyaki istrinya. Tertuduh telah secara rahsia mengintip, dan selepas membunuh, jika ia kerana provokasi, tertuduh akan panik, akan menyerah diri. Tetapi tertuduh, dia menuding ke arah Helmi. Tertuduh dengan tenang mengikat mayat, dengan tenang mengikat konkret, dengan tenang membawa mayat untuk dilupuskan. Dan yang lebih mengerikan, dengan tenang kembali ke Johor Bahru untuk terus bekerja. Dan dengan tenang, mereka cerita istri ikut jantan yang sangat terperinci dan licik untuk menipu pihak berkuasa. Ini adalah perbuatan seorang yang berdarah sejuk dan penuh perhitungan, bukan orang yang terganggu akibat provokasi. Perbuatan tertuduh adalah sangat kejam, membunuh 2 nyawa, menghina mayat dengan menenggelamkannya. Perbuatan ini tidak lagi berperi kemanusiaan, tidak lagi boleh dididik atau dipulihkan. Oleh itu, pihak pendakwaan memohon agar mahkamah menjatuhkan hukuman yang paling berat, hukuman maksimum, hukuman mati terhadap tertuduh Helmi bin Ishak. Permohonan itu mendapat persetujuan semua yang hadir. Selepas sesi penghujahan, Helmi diberi peluang untuk berkata-kata buat kali terakhir. Dia dengan gemetar melutut, merangkak ke arah keluarga kedua-dua mangsa. Saya minta maaf Pak Cik, Mak Cik, saya minta maaf. Dia merayu kepada mahkamah, bagi saya peluang untuk hidup, saya salah. Ibu bapa kedua-dua mangsa hanya memalingkan muka dalam kesedihan. Kemaafan adalah sesuatu yang mustahil. Hakim mengumumkan, panel hakim akan berbincang. Seluruh dewan tenggelam dalam penantian yang tegang. Selepas hampir 2 jam berbincang, panel hakim kembali. Seluruh dewan serentak berdiri, semua mata tertumpu kepada hakim. Helmi bin Ishak dipapah oleh 2 anggota polis untuk berdiri tegak. Dia tidak lagi mampu berdiri sendiri. Seluruh badannya menggigil, mukanya kelabu. Hakim dengan suara yang serius dan tegas mula membacakan penghakiman. Setelah meneliti secara menyeluruh dan objektif keseluruhan file case, mahkamah mendapati perbuatan tertuduh Helmi bin Ishak adalah amat kejam, ganas dan tidak berperi kemanusiaan. Tertuduh hanya kerana cemburu telah meragut nyawa 2 orang. Mahkamah menolak sepenuhnya hujah pembelaan mengenai jenayah dilakukan dalam keadaan mental yang terganggu akibat provokasi melampau. Bukti-bukti dari cara pelupusan mayat yang terancang hingga ke perbuatan mereka, cerita palsu untuk menipu pihak berkuasa, menunjukkan tertuduh sepenuhnya sedar dan telah membuat perhitungan yang teliti. Motif tertuduh adalah hina. Perbuatan jenayahnya bersifat ganas dan menimbulkan kemarahan yang meluap-luap dalam kalangan masyarakat. Mengambil kira perbuatan tertuduh adalah sangat berbahaya kepada masyarakat, tidak lagi boleh dididik atau dipulihkan, adalah perlu untuk mengenakan hukuman yang paling berat, menyingkirkan tertuduh secara kekal dari masyarakat. Atas sebab-sebab tersebut, mahkamah dengan ini memutuskan menjatuhkan hukuman mati ke atas tertuduh Helmi bin Ishak atas kesalahan membunuh. Sebaik sahaja 2 perkataan hukuman mati diucapkan, Dewan Mahkamah seolah-olah gamat. Helmi bin Ishak seolah-olah nyawanya baru sahaja ditarik, menjerit dengan suara yang bukan seperti manusia, dia rebah ke lantai. Di barisan keluarga mangsa, tangisan kedua-dua belah keluarga bergema pilu. Penjenayah telah menerima balasan, tetapi kesakitan dan kehinaan yang ditinggalkan oleh tragedi ini selamanya tidak akan terubat.
Perbicaraan berakhir, hukuman mati untuk Helmi bin Ishaq, si jurutera pembunuh, telah secara rasmi menutup kes 2 mayat ditenggelamkan di Sungai Selangor dari sudut perundangan. Bunyi tukul hakim bergema, tegas, seperti satu penghakiman terakhir, tetapi ia tidak mampu menghalau suasana sedih dan pilu yang menyelubungi mahkamah, dan juga tidak mampu menamatkan tragedi bagi mereka yang masih hidup. Ini adalah satu kes di mana jenayah berpunca dari pengkhianatan. Siti Zulaikhah dan Kamal bin Arifin, kedua-duanya telah berkeluarga, tetapi menjalinkan hubungan sulit, memijak kebahagiaan keluarga sendiri, dan menjadikan parit kecil di antara rumah mereka sebagai jambatan untuk cinta terlarang. Perbuatan mereka adalah salah dari segi moral, dan mereka telah membayar harga yang terlalu mahal. Tetapi jenayah mereka tidak boleh menjadi alasan untuk satu jenayah lain yang lebih kejam. Helmi bin Ishaq, suami yang dikhianati dari seorang mangsa pengkhianatan, telah mengubah dirinya menjadi iblis. Dia tidak memilih untuk berbincang, tidak memilih untuk bercerai secara baik, tidak memilih undang-undang untuk melindungi dirinya. Dia telah memilih untuk mengintip, dan apabila ditangkap basah, dia tidak memberi mangsa peluang untuk hidup. Dia telah bertindak dalam keadaan cemburu buta, tetapi jenayahnya tidak terhenti di situ. Sifat berdarah sejuk seorang yang terpelajar seperti Helmi paling jelas ditunjukkan dalam tindakannya selepas itu. Dia tidak panik, dia telah dengan tenang membuat perhitungan. Dia menggunakan pengetahuannya dalam bidang pembinaan untuk memilih bahan pelupusan, bongkah konkret. Dia menggunakan pengetahuannya tentang sungai untuk memilih lokasi menenggelamkan mayat. Dia menggunakan lori keluarganya untuk mengangkut. Dan yang lebih mengerikan, dia telah dengan tenang kembali ke Johor Bahru, meneruskan kehidupannya sebagai seorang jurutera. Dia telah mereka satu lakonan, istri lari ikut jantan, yang sangat terperinci dan licik untuk menipu keluarga dan pihak berkuasa. Dia telah dengan kejam mencemarkan nama baik istri yang telah mati. Dia telah membunuh mereka 2 kali, sekali dengan batang besi dan sekali dengan fitnah. Kes ini adalah satu pengajaran yang mahal, satu amaran yang mengerikan tentang akibat kecurangan. Ia adalah satu tragedi di mana tiada pemenang, semuanya adalah mangsa. Siti Zulaikhah dan Kamal bin Arifin telah membayar dengan nyawa atas kesalahan mereka. Helmi bin Ishaq terpaksa membayar dengan hukuman mati atas kekejamannya yang tidak terkawal. Dan mangsa yang paling besar dan paling kasihan adalah mereka yang masih hidup, ibu bapak tua dari ketiga-tiga pihak, dan terutamanya anak-anak yang masih kecil. Anak Kamal bin Arifin dalam satu malam kehilangan bapa selama-lamanya. Anak Helmi bin Ishaq pada malam yang sama kehilangan ibu di tangan bapanya sendiri, dan kemudian kehilangan bapa akibat hukuman undang-undang. Kanak-kanak yang tidak berdosa itu akan membesar bagaimana dengan warisan tragedi, satu kesakitan dan igauan tentang satu malam amukan cemburu di tebing Sungai Selangor. Itulah kesakitan yang paling besar, tragedi yang akan berpanjangan selamanya yang ditinggalkan oleh kes ini. Anda semua yang sedang menonton ini dari mana ya? Apa pendapat Anda tentang cerita yang baru saya kongsikan tadi? Saya doakan semoga Anda semua senantiasa dilindungi dan berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Jika Anda juga mempunyai kisah atau pengalaman menarik, jangan segan untuk kongsikannya di ruangan komen di bawah. Mari kita sama-sama berkongsi cerita.